Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada pensyarah subjek pengajian Malaysia 2 kami yang baik lagi bijaksana, iaitu Cik Aina Afika binti Kasim. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Hai, saya Siti Aminah Ismail binti Zamri, nombor kad matrik KAD 210507030. Hai, saya Narisha binti Jaafar, nombor kad matrik KAD 210507027. Hai, saya Nurul Syafika binti Muhammad Zaki, nombor kad matrik KAD 210507026. Hai, nama saya Nurul Ain binti Skiman. Nombor matrik saya ialah KAD 210507028. Hai, nama saya Nura Alena binti Abdullah. Nombor matrik KAD 05070029. Dan saya Nur Hairin binti Abdul Halim. Nombor kad matrik KAD 2105070025. Kami sekumpulan dari kumpulan 5 ingin membentangkan mengenai kaum-kaum di Malaysia, iaitu kaum Murut. Kaum Murut menetap di pedalaman dan kawasan Tenggara Sabah serta wilayah perbatasan antara Kalimantan dan Sarawak. Selain itu, suku kaum Murut adalah suku kaum ketiga terbesar di Sabah. Selain itu, kaum Murut merupakan antara kaum majoriti di Sabah dan merupakan suku kaum yang tertua di Sabah. Mereka dipercayai datang dari Amnang, Indochina dan sampai ke Sabah melalui kepulauan Filipina. Di samping itu, perkataan Murut bermaksud dan merujuk kepada kumpulan penduduk yang tinggal di lereng-lereng bukit atau di tanah tinggi di pedalaman Sabah. Baiklah, kita teruskan dengan sejarah kaum Murut, di mana perkataan Murut di Sabah merujuk pada kumpulan penduduk yang tinggal di lereng bukit ataupun tanah tinggi di pedalaman yang mempunyai hubungan rapat dengan suku dusun. Kaum Murut juga merupakan suku kaum yang tertua di Sabah yang datang dari Annam, Indochina dan Kepulauan Filipina. Mengikut Paulet, istilah Murut berasal dari akar kata purut, iaitu berian ataupun hantaran mas kahwin. Kebiasaannya, kaum Murut terdapat di Sabah serta di wilayah perbatasan Kalimantan dan Sarawak. Kaum Murut ini merupakan suku etnik ketiga terbesar di Sabah. Di Sarawak pula, terdapat juga kaum orang Ulu, iaitu mewakili peribumi kecil sahaja. Kaum Murut di Sabah menetap di Tenom, Kemabung, Pensiangan dan Keringau. Kaum Murut ini terbahagi kepada Murut Tahul atau Tagal, Tidung, Timugon, Sembakung, Paluan, Bookan, Kelabakan dan Murut Serundung. Selain itu, kaum Murut juga mendiami di rumah panjang yang berhampiran di tepi sungai. Sebahagian daripada suku kaum Murut menganut agama Islam dan sebahagian lagi menganut agama Kristian. Menurut Paulet 1935 dalam Ismail Yusof 1997 Nisbah 28, Islam Murut berasal dari akar kata purut, iaitu berian atau hantaran mas kahwin. Ada juga pengkaji yang berpendapat bahawa istilah ini diperoleh dari burut, iaitu sejenis tumbuh-tumbuhan berubi yang digemari oleh orang Murut. Sebelum nama ini menjadi popular, kaum Murut dikenali dengan berbagai nama yang dikaitkan dengan alam sekeliling di mana-mana mereka berorientasi. Merintis 1965 dalam Ismail Yusof 1997 Nisbah 28 misalnya menamakan mereka ini Hill People kerana mereka tinggal di bukit bukau. Sementara Wela 1970 dalam Ismail Yusof 1997 Nisbah 28 pula menamakan mereka Man of Wood kerana lokasi perkampungan mereka di hutan rimba. Asal-usul sejarah awal masyarakat Murut sukar dikesan. Ini disebabkan oleh kajian tentang orang Murut belum banyak dilakukan. Adapun hanya catatan-catatan ringkas yang dibuat oleh orang Eropah. Misalnya, Rata 1992 dalam Ismail Yusof 1997 Nisbah 28 beranggapan bahawa
Orang Murut ini berasal dari Annam, Pulau Burma atau Formosa, disebabkan oleh keadaan fizikal yang kecil dan rendah. Ada yang mengatakan bahawa penghijrahan beramai-ramai dari tanah besar Asia turut diakui oleh Owen Rather 1992 dalam Abdullah Halim Bandan 2006 nisbah 7 dalam bukunya The Pagan of North Borneo menjelaskan bahawa penduduk dusun dan Murut di negeri Sabah adalah daripada kelompok orang pendatang yang berasal dari tanah besar Asia, Funan. Ada juga kajian yang mengatakan bahawa masyarakat Murut merupakan suku bangsa yang tertua sekali di Sabah dan dipercayai datang dari Annam, Indochina dan sampai ke Sabah melalui kepulauan Filipina. Cara hidup mereka hampir sama dengan cara hidup bangsa Mois, iaitu orang asli negeri tersebut. Mereka juga mempunyai banyak persamaan dengan orang Dayak di Sarawak. Kawasan penempatan mereka ialah di daerah Tenom, Sepulut, Rundum dan Sipitang. Selain itu, menurut Abdul Halim Bandan 2006 nisbah 8, penduduk terawal negeri ini iaitu Sabah dikatakan menghuni kawasan persisir pantai dan muara sungai. Akan tetapi, kedatangan kumpulan yang berikutnya dipercayai lebih gagah serta bertamadun telah memaksa kaum yang awal itu berpindah ke daerah pedalaman. Tujuan mereka berpindah adalah untuk mencari tempat perlindungan yang baharu dan selamat. Seterusnya, tempat tinggal kaum Murut. Secara uniknya, kaum Murut tinggal di rumah panjang yang berhampiran dengan kawasan sungai atau membuat penempatan sepanjang sungai. Mereka tinggal di rumah panjang yang menetapkan 10 hingga 20 keluarga. Tetapi, terdapat juga kaum Murut yang tinggal dan membina penempatan secara individu di sepanjang sungai. Negeri Sabah digelar negeri di bawah bayu kerana terdapat pelbagai suku kaum dan etnik. Setiap dari perbezaan suku kaum tersebut mempunyai makanan tradisi masing-masing. Di sini, saya menunjukkan beberapa jenis makanan tradisional kaum Murut. Gambar yang pertama ialah pucuk ubi. Kaum Murut menamakan pucuk ubi ini sebagai umbus. Selain itu, jeruk ikan dan daging yang telah diawet dengan ubi kayu. Gambar yang ketiga pula sagu yang diperbuat daripada ubi kayu. Seterusnya, nasi pulut yang dibungkus dengan daun pisang. Baiklah, kita teruskan dengan gambar yang kelima iaitu kuih kelupis, jagung dan ubi manis yang dimasak kukus. Dan gambar terakhir sekali ialah sambal lada tuhau yang sangat digemari oleh penduduk Sabah. Kepercayaan kaum Murut. Kaum Murut, mereka mengamalkan kepercayaan animisme. Dan sebagaimana yang kita ketahui, kepercayaan animisme ini bermaksud menganggap setiap benda dalam alam ini seperti batu, pokok dan sungai mempunyai semangat. Walau bagaimanapun, seiring waktu berjalan, sekarang majoriti kaum Murut beragama Kristian. Terdapat juga yang beragama Islam, tetapi majoriti mereka beragama Kristian. Selain itu, mereka juga menganggap Gunung Antulia atau Gunung Aru atau lebih dipanggil dengan Gunung Hantu sebagai tempat suci. Kaum Murut juga mempercayai Aku Kau Kuno iaitu kuasa yang mencipta segala-galanya yang berada di bumi ini termasuk orang. Akhir sekali mereka mempunyai bomo dan bomo mereka berhubung dengan kuasa gaib yang dipanggil Babalian. Penutup, kesimpulan yang saya dapat daripada pembentangan ini adalah secara keseluruhannya, masyarakat Murut Sabah adalah masyarakat yang mempunyai cara hidup dan tradisi yang agak istimewa. Cara hidup mereka adalah amat menarik sekali untuk diungkapkan dan diceritakan. Kehidupan masyarakat Murut
Jika dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan politik, sesungguhnya amatlah berbeza dengan kaum-kaum lain di Malaysia ini. Walau bagaimanapun, pada masa kini, adat dan tradisi masyarakat Murut banyak juga yang telah ditinggalkan. Antaranya, adat-adat yang menjurus kepada anisma, kepercayaan karun dan adat-adat yang difikirkan tidak logik untuk diamalkan pada masa sekarang. Hal ini memandangkan masyarakat pada zaman sekarang sudah maju dan pemikiran masyarakat pun berubah pada zaman moden. Tambahan pula, sudah ramai golongan cerdik pandai dalam kalangan masyarakat Murut yang telah membawa budaya dan cara hidup masyarakat bandar dan menerapkan dalam kalangan masyarakat. Sekian, terima kasih.